Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Hanifuddin. Saya teruskan dengan pengenalan kaitan dengan tajuk teknologi pertanian membantu masyarakat dalam bercocok tanam. Okay. Pengenalan. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Teruskan dengan pertanian pula. Pertanian pula ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan dan perhutanan. Pertanian merangkumi berbagai bidang dan teknik termasuk cara meluaskan tanah untuk bercocok tanam dengan membina terusan air dan bentuk pengairan yang lain. Tanaman-tanaman di tanah suai tani dan peternakan haiwan di kawasan ragut merupakan asas pertanian. Kita teruskan kepada latar belakang pula. Latar belakang, pada tahun 2050, dijangka populasi dunia akan meningkat sebanyak 9.8 bilion dan keperluan makanan dunia pada waktu itu dijangka akan meningkat sehingga 70%. Dikabarkan kaedah pertanian sedia ada sekarang tidak mampu untuk memenuhi peningkatan keperluan makanan ini. Di dalam negara pula, kita masih perlu mengimport sebanyak 30% bekalan beras untuk mencukupkan keperluan tempatan. Teknologi yang hangat diperkatakan untuk mengatasi masalah ini ialah kaedah pertanian tepat yang tercetus daripada fenomena internet keberadaan iaitu IoT. Teknologi ini digolongkan dalam teknologi yang menimbulkan gangguan kerana ia akan merubah norma proses biasa kepada norma yang baru. Teknologi yang hangat diperkatakan untuk mengatasi masalah ini ialah kaedah pertanian tepat yang tercetus daripada fenomena internet keberadaan. Teknologi yang digunakan termasuklah GPS, sensor, drone, kecerdasan buatan AI dan robotik. Sebagai contoh, drone digunakan untuk mengambil gambar imej tanaman dan imej ini boleh dianalisis untuk mengesan penyakit pada pokok, kadar klorofil, kadar kelegapan tanah dan kewujudan serangga perosak. Pertanian tepat ini dapat membantu masalah global yang dihadapi oleh para petani. Ini merupakan antara kesan baik juga yang boleh katakan melalui teknologi pertanian. Ini termasuklah kekurangan sumber air, variasi cuaca yang tidak menentu, kos tenaga yang semakin meningkat dan kekurangan sumber tanah. Oleh itu, hasil daripada pengenalan dan latar belakang ini, pekaji akan mengkaji bagaimana teknologi pertanian yang mampu memberi kesan positif dan kesan negatif kepada masyarakat setempat dalam bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Haziq bin Ishaq. Nombor metrik B0662110477. Hari ini saya akan membentangkan tentang dapatan kajian iaitu demografi responden. Demografi responden ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu jantina, umur dan juga bangsa. Seperti yang kita dapat lihat iaitu yang pertama ialah jantina. Berdasarkan graf, golongan perempuan ataupun wanita lebih ramai daripada lelaki iaitu mencatatkan sebanyak 54%, manakala lelaki mencatatkan 46%. Yang kedua ialah demografi responden berdasarkan umur. Berdasarkan graf kita dapat lihat bahawa golongan umur 15 tahun hingga 20 tahun lebih ramai iaitu sebanyak 74%. Dan golongan umur yang paling sedikit ialah golongan 26 tahun hingga ke 30 tahun iaitu mencatatkan sebanyak 3%. Seterusnya ialah bangsa. Bangsa ini dikategorikan 4 iaitu yang pertama ialah Melayu, kedua India, yang ketiga Cina dan juga lain-lain.
Berdasarkan graf, kita dapat lihat bahawa golongan Melayu lebih ramai, iaitu mencatatkan 68%, dan juga golongan yang paling sedikit mencatatkan 3%, iaitu golongan India. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama sejahtera Dr. Sasli. Nama saya Tan Yishuan. Hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian berdasarkan objektif 1, iaitu kesan yang dihadapi oleh masyarakat selepas mengaplikasikan teknologi pertanian dalam bercucuk tanam. Data-data dalam graf ini adalah dikumpulkan dengan kaedah soal selidik dengan menggunakan Google Form untuk membahagikan pada 100 responden untuk menjawab. Kesan positif yang dikemukakan dalam data ini ialah mengaplikasikan teknologi pertanian dalam bercucuk tanam dapat meningkatkan hasil pertanian. Kedua ialah dapat memudahkan petani dan juga dapat meningkatkan hasil pertanian. Bukan itu sahaja. Kesan negatif juga dikemukakan dalam data ini, iaitu mengaplikasikan teknologi pertanian dalam bercucuk tanam seperti racun serangga akan mencermarkan tanah dan memperbahayakan kesihatan masyarakat. Dan terakhir, mengaplikasikan teknologi pertanian juga akan menjadi faktor pengganti tenaga buruh dan akan meningkatkan kadar pengangguran. Dengan menunjukkan data-data dan graf tersebut, kita boleh lihat bahawa majoriti responden bersetuju dengan kesan-kesan yang dikemukakan. Juga ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bukan itu sahaja. Ada juga responden yang menjawab tidak pasti. Mungkin kerana mereka kurang memahami kajian kita, iaitu ilmu pengetahuan bidang pertanian. Ini ialah yang saya akan bentang pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bahagian yang saya buat dalam assignment ini adalah pendapatan kajian yang berdasarkan objektif kedua, iaitu mengenal pasti cadangan bagi menambah baik kualiti teknologi pertanian kepada masyarakat dalam bercucuk tanam. Data-data dalam graf ini adalah dikumpulkan menggunakan kaedah soal selidik. Semasa kita membuat soal selidik, kita mengemukakan beberapa cadangan untuk mengenal pasti cadangan bagi menambah baik kualiti teknologi pertanian. Cadangan-cadangan yang dikemukakan adalah cadangan meningkatkan penggunaan drone. Cadangan yang kedua adalah cadangan penggunaan bioteknologi. Cadangan seterusnya adalah cadangan penggunaan nanoteknologi. Dan lagi cadangan penggunaan teknologi sensor kelembapan tanah dan air. Dan juga cadangan mengaplikasikan teknologi mini kromosoma, dan terakhirnya adalah cadangan mengaplikasikan teknologi penanaman vertikal. Dalam enam cadangan ini kita sudah kumpulkan sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan kaedah soal selidik dengan menggunakan Google Form. Lepas tu data-data yang diberikan oleh 100 orang responden ini agaklah sangat membantu kita untuk membuat bahagian dapatan kajian. Iaitu kita telah menggunakan data-data dari responden untuk menghasilkan carta-carta yang seperti dalam assignment dan slide tersebut. Penghasilan carta-carta ini dapat menyenangkan kita untuk merujuk dan membuat assignment. Contohnya, graf yang dihasilkan dalam slide ini dapat menunjukkan bilangan orang responden yang memilih setuju atau tidak setuju terhadap cadangan-cadangan yang diberikan ini adalah berkesan atau tidak. Kalau graf tersebut menunjukkan tinggi dalam setuju, makna cadangan tersebut adalah percaya dan berkesan. Kalau graf tersebut menunjukkan tidak setuju adalah tinggi, makna cadangan tersebut adalah gagap dan tidak berkesan terhadap kajian kita. Itu je presentation saya hari ini. Terima kasih. Cadangan bagi menambah baik kualiti teknologi pertanian kepada masyarakat dalam bercucuk tanam. Pertama ialah meningkatkan penggunaan drone.
Dari aspek pembacaan, penggunaan drone sangat efektif kerana dapat menjimatkan masa dalam masa yang sama tidak membazir. Hal ini kerana drone dapat diprogramkan mengikut jenis pokok dan keluasan tanah. Kedua, bioteknologi. Bioteknologi dalam bidang pertanian dapat meningkatkan kandungan protein dan vitamin dalam produk pertanian. Keadaan ini akan dapat meningkatkan nilai diet manusia dan seterusnya dapat menjadikan manusia lebih sihat dan lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga adalah nanoteknologi. Secara kesimpulan, nanoteknologi ini adalah berkaitan dengan penghasilan baja, sistem kawalan nanoteknologi, keselamatan makanan, sistem kawalan penyakit dan kawalan alam sekitar. Seterusnya iaitu yang keempat, iaitu teknologi sensor kelembapan tanah dan air. Teknologi ini dia melibatkan penjagaan kelembapan dan air di dalam tanah bagi petani yang tidak memiliki masa untuk menjaga tanaman mereka secara manual. Jadi teknologi ini dia memudahkan petani yang tidak ada masa untuk menjaga tanaman mereka. Teknologi mini kromosomal nombor 5, okey. Secara rumusannya adalah tentang untuk kita mendapatkan maklumat bahan genetik suatu tumbuhan. Jadi teknologi ini sangat penting terutamanya kepada para petani untuk menghasilkan sumber pengeluaran yang lebih banyak. Tapi dia punya kelemahan dia adalah dia melibatkan modal yang besar. Jadi untuk para petani yang mempunyai modal yang besar bolehlah menggunakan teknologi ini. Okey, nombor 6 adalah teknologi penanaman vertikal. Iaitu teknologi di mana kita menggunakan kawasan penanaman yang sempit, tapi kita menggunakan teknik yang betul. Teknik penanaman yang betul di mana kita memaksimumkan ruang tersebut. Hasilnya kita akan mendapatkan sumber pengeluaran yang maksimum. Sangat sesuai untuk kawasan-kawasan seperti apartmen, kondominium, rumah teres, kawasan-kawasan yang sempit. Jadi sangat sesuai untuk menggunakan nombor 6 ni, iaitu teknologi penanaman vertikal. Sebagai kesimpulannya, teknologi pertanian telah menjadi trend kepada masyarakat masa kini untuk memudahkan lagi proses-proses penanaman yang pada dasarnya bukannya mudah. Daripada awal benih jadi semai, memerlukan kerja yang sangat keras untuk membuahkan hasil yang dapat memberi manfaat kepada seluruh dunia. Meskipun penggunaan teknologi sering dikaitkan dengan kegagalan kerana pernah menimbulkan gangguan pada suatu ketika dahulu, namun masyarakat perlu sedar bahawa penggunaan teknologi ini masih dalam proses pertukaran daripada norma biasa kepada norma baru. Mengikut peredaran masa kini, masyarakat perlu mengubah kaedah pertanian sedia ada mereka kerana kaedah yang mereka gunakan tidak mampu untuk memenuhi kehendak masyarakat masa kini, kehendak makanan mereka. Dengan menggunakan kaedah soal selidik, kami dapat menanyakan secara terus kepada masyarakat masa kini tentang penggunaan teknologi pertanian. Adakah ia memberi kesan positif ataupun sebaliknya? Kaedah rujukan di dalam buku, kamus dan internet juga banyak membantu kami dalam mengenal pasti setiap permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Malaysia. Selain daripada itu, kami juga dapat mengesan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh sektor pertanian di Malaysia. Antaranya ialah masalah hasil pertanian yang semakin berkurang di Malaysia dan juga kekurangan tenaga buruh. Akhir sekali, hasil daripada kajian yang kami lakukan, kami dapat mengemukakan beberapa cadangan untuk menambah baik kualiti teknologi di dalam sektor pertanian di Malaysia. Antaranya ialah penggunaan drone, bioteknologi, nanoteknologi, termologi, sensor kelembapan tanah dan air, teknologi mini kromosomal dan akhir sekali teknologi penanaman vertikal. Sekian, terima kasih.